dalam banyak-banyak. Yang kedua, untuk menguatkan dan memperkukuhkan keputusan tadi. Dalam hidup kita ada banyak hal. Ada perkara yang melibatkan akidah, ada perkara yang melibatkan ibadah, ada perkara yang melibatkan muamalah, ada perkara yang melibatkan munakahat, ada perkara yang melibatkan jenayah, ada perkara yang melibatkan pendidikan, ekonomi. Hatu kita ambil hak ringkas, akidah. Dalam bab akidah Islam, Allah mengajarkan kita menerusi firman dan wahyu supaya berakidah dengan akidah tauhid. Allah cuma satu, tidak beranak, tidak diperanakkan. Semua makhluk, semua benda bergantung pada dia. Tapi dalam masa kita hidup ni, ada orang percaya Tuhan tu tiga. Tuhan tu berkeluarga, Tuhan tu bentuk macam ni, Tuhan mengambil rupa macam ni, Tuhan dipatungkan macam ni, Tuhan diidolakan macam ni, Tuhan dirupakan macam ni. Dalam banyak-banyak ni, hak mana paling tepat? Inilah Quran ajak. Qul huwallahu ahad. Hak satu betul, hak lain lingkup. Jadi kalau kita tak mau ambil panduan Quran, aku rasa hak tiga ni betul, hak tiga betul, lingkup. Aku rasa hak jenis lidah berjelai, hak ni Tuhan nak betul, lingkup. Jadi Tuhan mengajak satu, bab ibadah pun sama. Cara nak mengabdi, cara kita nak beribadah yang paling tepat ni, Quran ajak melalui hadis-hadis dan petunjuk Nabi. Orang lain pun beribadat, ada cara dia, ada kaedah dia, ada ritual dia, tapi hak terbaik ni. Jadi ikutlah hak ni. Semua bidang tu untuk memperkuatkan. Lepas tu nak beza hak dan batil macam mana? Kan dalam Quran banyak cerita. Cerita Nabi-Nabi tak berhenti. Cerita Nabi Nuh dengan kaum dia. Nabi Nuh tu sikit saja pengikut dia, hak penentang dia ramai. Walaupun penentang dia tu ramai, pengikut dia sikit. Yang hak mana, yang batil hak mana? Hak batil tu pengikut Nabi Nuh ke penentang Nabi Nuh? Hak batil. Penentang dia hak batil. Walaupun ramai, tapi duk lawan Nabi. Walaupun ramai, duk sembah berhala. Maksudnya bila mereka ni dihukum, mereka ni salah. Jadi hidup kita jangan pilih hak salah tu. Maksudnya hak sembah berhala tu salah, hak lawan Nabi tu salah. Jadi hari ni janganlah nak pergi bersekongkol dengan geng penyembah berhala, geng hak lawan Nabi, geng hak lawan Rasul. Hak petunjuk betul duk di Nabi Nuh. Mari Nabi Hud, materialisme, mengagungkan keduniaan, lupakan ibadat, lupakan syariat, lupakan kerohanian, lupakan akhirat. Jadi nak pilih hak mana? Nak pilih hak lawan Nabi Hud ke? Pilih Nabi Hud. Mari Nabi Saleh, ada cara dia. Mari Nabi Lut, ada cara dia. Mari Nabi Syuaib, ada cara dia. Mari Nabi Ibrahim. Semua tu Allah tunjuk. Hak mana hak, hak mana batil. Bukan ni kira-kira kuantiti, banyak sikit, kualiti. Hak mana Allah hukum, hak itulah hak teruk. Hak mana Allah hukum, hak itulah kita jangan ikut. Dulu Allah hukum terus. Kita hari ni alhamdulillah, kalau nak kira patut Allah hukum, lama dah. Berhala zaman Nabi Nuh ada 5 orang je. Berhala zaman kita ada berapa? 5 orang ke 5,000 ke 50,000? Patut nak hukum sini. Zaman Nabi Lut, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Zaman kita laki-laki, perempuan-perempuan, laki binatang, kambing, lembu, semua dia bantai. Kalau patut nak hukum, hak ni lah. Kita lagi teruk. Sebab apa yang Quran cerita, semua penyakit tu akan mari semua akhir zaman. Akan mari himpun sini. Jangan sangka iblis tu bodoh. Jangan sangka Dajjal itu bodoh. Allah create mereka untuk bawa fitnah. Mereka tahu apa fitnah yang sesuai untuk setiap zaman. Zaman dulu, inilah fitnah dia. Zaman ni, inilah fitnah dia. Zaman tu, inilah fitnah dia. Era ni, inilah fitnah dia. Milenium ni, inilah fitnah dia. Zaman kita, mereka ada gerakan dan agenda. Apakah fitnah terbaik untuk menyesatkan akidah umat manusia? Zaman berubah, pattern pun berubah. Zaman berubah, gaya pun berubah. Zaman berubah, cara mereka pun berubah. Mereka tak akan kekal dengan statik taktik yang lama. Nampak tu? Okey, kembali. Hari raya yang ketiga. Dan ke habis 8 raya ni? Azan dah. Tak apalah. Tak apa habis ni. Raya yang ketiga disebut Rosh Hashanah.
Rosh Hashanah sama juga Islam. Kita sambut setiap 1 Muharram. 1 Muharram awal Hijrah. Tahun baru dalam kalender kita 1 Muharram. Rosh Hashanah ni tahun baru bagi mereka. Tahun baru bagi orang-orang Yahudi. Tetapi mereka menyambutnya pada bulan yang ke-7. Walaupun tahun baru mereka sambut pada bulan yang ke-7. Bulan ke-7 Isan, Iyar, Shivan, Tammuz, Af, Elul, Tishri. Mereka sambut 1 dan 2 Tishri. 1 dan 2 Tishri mereka akan sambut hari yang dikenali sebagai Rosh Hashanah, tahun baru. Tahun ni juga dikenali sebagai Yom Haddin bagi orang-orang Yahudi. Yom Haddin bermaksud hari keadilan dan hari penghakiman. Kerana pada hari ini mereka semua kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka. Istilah Tuhan di sisi orang Yahudi disebut Yahweh. Yahweh, asal Yahweh ni Yahuwah lah, Yahuwah. Jadi orang Yahudi menganggap Allah tu lain, Yahweh tu Tuhan sebenar. Hak kita sebut Allah, Allah ni tak betul. Padahal sama saja sebenarnya. Mereka yang tak memahami. Kembali, tahun barulah secara mudah mereka akan sambut. Pada tahun ni juga dikenali sebagai Hari Sangkala. Hari Sangkala. Sangkala ni apa? Yang kita sebut sangkakala itulah trompet, hari Sofar. Hari ditiupkan sangkakala, bukan sangkakala hak Israfil tu. Kan orang Yahudi ni, ritual keagamaan mereka ada tu kan. Hak jenis macam trompet bengkok-bengkok tu. Tu trompet ritual, trompet peribadahan mereka. Dulu pun samalah, kes trompet lah jadi revolusi buruk dulu. Tentu kita ingat revolusi, pernah dengar tak revolusi buruk ni? Dia revolusi buruk macam ni. Dulu waktu hak awal-awal dulu tu, orang-orang Yahudi diberi kelonggaran untuk pergi ke tembok ratapan. Tembok ratapan. Tahu dinding ratapan, hak satu-satunya kawasan hak tinggal dulu. Hak lain hancur dah, hak tu lah hak tinggal. Tembok ratapan tempat Nabi tambak buruk dulu. Jadi mereka pergi situ duk menangis, duk mengenangkan kejatuhan kerajaan Yahudi, kemusnahan, kehancuran Yahudi. Mereka pergi duk baca kitab Taurat tu, duk hangguk-hangguk kepala tu kan, hak pakai topi, rambut jaling, pakai tu. Tiba-tiba tak cukup dengan orang bagi kelonggaran tu, siap bawa dah. Bawa benda tu lah, pompeng situ bergaduh. Jadilah revolusi dengan orang Islam, dipanggil revolusi buruk. Orang Islam hambak balik, orang Islam halau balik. Jadi mungkin ada malam ni baru pernah dengar tentang revolusi buruk ni yang pernah berlaku di bumi Baitul Maqdis. Okey, kembali.